Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Selamat tengah hari 16 November, kami kembali untuk menemani anda sepanjang 1 jam ini dengan penuh keceriaan, penuh tenaga. Jadi harapnya anda bolehlah bersama kami sepanjang 1 jam ini. Saya dapat rasakan aura dan juga tenaga tu, dan kami juga harapkan anda, penonton-penonton yang sedang menonton kami ketika ini secara langsung di kaca TV, ditonton HD ataupun di Facebook WHI TV3. Terima kasihlah banyak-banyak. Yang tengah masak kat dapur, jangan sampai hangit ataupun hangus. Kita boleh dengar dan buka juga. Dan kita boleh terus cakna dan ketahui apa yang nak kami bawakan kepada anda sepanjang 1 jam ini. Ya, betul tu Fiza. Dan mungkin sambil-sambil ada yang tengah masak tu, ada jugalah yang tengah feeling-feeling dengan hujan kat luar. Hujan ke? Ada beberapa kawasan hujan. Macam saya duduk Selangor, dekat je dengan rumah mak saya. Kalau kawasan rumah saya hujan, kawasan rumah mak saya tak hujan. Pelik juga sebab angin lah kan. Dan kita dah pun mula monsun pada hari Sabtu yang lalu, iaitu 11 November. Dan kalau kita lihat, kita juga seringkali setiap hari mengingatkan diri kami dan juga anda penonton-penonton untuk sentiasa cakna dan juga bersedia tentang keadaan semasa. Terutamanya bagi anda yang tinggal di kawasan-kawasan yang berisiko untuk banjir. Betul. Ini juga nak kami kongsikan kepada anda daripada Keratan Akhbar yang dikongsikan. Iaitu jumlah mangsa banjir di Kedah meningkat kepada 231 mangsa daripada 74 keluarga yang ditempatkan di 4 pusat pemindahan sementara di Kota Setar dan Kubang Pasu setakat jam 8 pagi hari ini. Dan ini yang dikongsikan oleh Ketua Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Angkatan Pertahanan Awam APM Kedah. Menurut beliau, 3 PPS di daerah Kota Setar mencatatkan jumlah mangsa tertinggi iaitu 200 orang daripada 67 keluarga. Jadi kami nak ingatkan diri kami dan juga anda penonton, kalau anda tinggal di kawasan yang berisiko dalam keadaan monsun ini, sebenarnya tak kiralah kita tinggal di kawasan berisiko ataupun tidak, kita perlu kena ada sentiasa sediakan beg kecemasan. Betul, terutamanya kalau kita ni adalah ahli keluarga ataupun diri kita sendiri ni mungkin dalam keadaan yang kurang sihat dan sebagainya, perlukan rawatan dialisis ke, ataupun mungkin ada warga emas yang memerlukan bantuan-bantuan tertentu, pastikan kita dah sediakan bekalan ubat-ubatan dan rekod-rekod perubatan dan juga sijil-sijil yang penting tu untuk kita sentiasa bersedia walau apa pun yang mendatang. Itu peringatan buat anda dan diri kami juga. Dan di awal tadi Fiza katakan Fiza boleh rasa aura saya tu kan. Itu juga adalah nama album terbaru Ernie Zakri tahu, Aura. Tapi lagu yang akan dikongsikan ini bersama dengan kita dan juga anda penonton-penonton, Aura ini sebenarnya ada lagu duet. Tajuknya Sugi? Masing-masing. Kita masing-masing ada hal kita masing-masing. Masing-masing ada perancangan kita tersendiri. Tapi kita nak dengarkan dahulu apa sebenarnya perancangan masing-masing daripada Ernie Zakri. Silakan Ernie. Silakan. Tapi aku letih juga, lebih baik kita masing-masing. Pernah sesayang itu pernah secinta itu pernah sedalam
Aku ini sakit tak berdarah. Apa rasanya jadi aku? Aku tak kau anggap pada cerita. Aku tak kau anggap pada derita. Tapi kamu berlaku bagai pemilik ragaku. Tapi aku lebih juga. Aku tak kau anggap pada cerita. Aku tak kau anggap pada derita. Tapi kamu berlaku bagai pemilik ragaku. Tapi aku lebih juga. Lebih baik kita masing-masing. Tapi aku hati juga. Lebih baik kita masing-masing. Wow. Thank you. Dia kata lebih baik kita masing-masing, tapi kita jangan berpisah dulu, boleh? Kita together Yes, Alhamdulillah. boleh. Okey, saya kira bukan kita sahaja teruja, tapi penonton-penonton juga pasti teruja dengan album dan juga nyanyian terbaru daripada Ernie. Tahniah Ernie. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama pula. Baik, dengan kata masa yang diambil untuk menyiapkan album ini adalah 1 tahun. Betul ke ini? 1 tahun dari sudut perancangannya. Okey. Saya pergi cari komposer-komposer, kita hunting. Lebih kurang dalam 3 bulan kita rekod 10 lagu. Okey, Baik. sebenarnya saya nak tanya soalan lain, tapi sebab awak cakap tadi cari komposer hunting baru Yes. record, nak tanya sebab saya tengok salah seorang komposernya adalah Syamil. Itu senang diburu. Senang ya. Senang Yang diburu. itu hari-hari ada diburu di rumah. Betul. Begitu. Okey. Kita nak ceritakan sedikit tentang masing-masing ni lah. Ini adalah orang kata kolaborasi kali kedua. Betul. Bersama dengan Govinda selepas Hal Hebat. Kenapa Govinda? Okey, sebenarnya kali ini saya berkolaborasi dengan pemain gitar daripada kumpulan Govinda iaitu Ade. Mas Ade ni memang komposer di Indonesia. Jadi beliau selalu berkolaborasi dengan artis-artis di sana dan ada juga beliau buat lagu untuk Datuk Seri Siti Nurhaliza di sini. Jadi saya merasakan saya nakkan touch lagu beliau dalam album saya dan tepat sekali lah, alhamdulillah, lagu masing-masing ni setakat ini diberikan feedback yang sangat-sangat baik. Syukur sangat-sangat. So the reason adalah kita mahukan touch Mas Ade itulah, sebab kalau you guys boleh dengar liriknya sedikit berbeza. Baik, dan lagu ini juga dirakamkan di Indonesia. Betul, Jadi di mungkin Jakarta. Ernie boleh kongsikan apakah perbezaan bila dirakamkan di negara kita dan di sana? Ada perbezaan cara bekerja ataupun macam mana? Cara bekerja, I would say lebih kurang sama macam kita dari sudut masa, dari sudut cara bekerja. Cuma perbezaannya of course dari sudut bagaimana mereka nak memahami cara kerja saya. Tapi alhamdulillah saya mendapat kerjasama yang sangat baik daripada Ade kerana dia faham saya tidak boleh menukar macam mana saya nak menyebut setiap perkataan itu adalah seperti Ernie Zakri. Kita tak boleh ada accent Indonesia. Mengikut lenggok Ernie Zakri. Mengikut lenggok saya juga dan alhamdulillah diterima baik dan mereka pun senang dengan cara kerja saya lah. Alhamdulillah. Dan kalau kita bercakap tentang lagu ni, pastinya ini menjadi antara penantian peminat-peminat Ernie Zakri ya. Tapi Ernie, kalau kita cakap tentang album ada banyak lagu, tapi kenapa masing-masing ini yang diletakkan untuk menjadi taruhan? Okey, sebenarnya sebelum ini saya dah rilis satu lagu berjudul The Best, tapi itu English track. Ada juga di dalam album Aura. Dan kali kedua ini saya merasakan saya memerlukan sedikit sentuhan dan kelainan sedikit. Selalunya orang tahu Ernie Zakri je mesti mungkin lagunya ada tinggi-tinggi sikit. Tapi kali ini saya muncul dengan lebih kepada orang panggil lagu galau lah. Lagu-lagu yang sedih. Dengar pun nak nangis. jiwa. Apa dua kotak tadi tu?
Sempat make artis touch up. Ya, Ernie, apakah mesej yang sebenarnya Ernie ingin sampaikan melalui album ini? Okay, album Aura ini it's all about positivity. Kalau tengok list-list lagu dan lirik-lirik dalam lagu album Aura ini, semuanya tentang celebrate kita punya imperfections, bagaimana kita daripada down nak bangkit semula. So kebanyakan lagu-lagu itu saya isi kerana pada awalnya saya pernah merasakan berada di tempat tersebut dan saya merasakan mungkin saya boleh relate sedikit dengan semua pendengar-pendengar dan berkemungkinan sedikit sebanyak ada yang terinspirasi dengan album ini, dan especially lagu masing-masing ni pun nampak macam galau tapi dia lebih kepada mencari kekuatan lah. Maksudnya tinggalkan jelah lelaki itu kalau dia dah tidak berguna lagi. Ada banyak lagi pilihan-pilihan yang ada lah. Ya, betul. Okey, Ernie, kalau kita bercakap tentang masing-masing ini juga kan, macam Ernie katakan tadi, daripada baik-baik liriknya ada sesuatu yang dikongsikan kepada pendengar-pendengar dan juga peminat-peminat Ernie sendiri. Jadi bagaimana Ernie sendiri merancang untuk membawa Aura ini lebih jauh lagi dalam industri seni? Sebenarnya kita ada banyak sangat plans together with Universal Music Malaysia. Alhamdulillah, hari itu kita baru saja lancarkan album di Sunway Putra Mall bersama dengan Tudung Ayuan. Itu kerjasama yang baru saya lah. Dan selepas ini banyak lagi perkara yang kita nak buat. Ada juga insya-Allah lagu ni akan dipromo di Jakarta, Indonesia. Banyak planningnya. So nantikanlah saya akan announce di media sosial. Okey, baik Ernie, ini soalan yang tidak adil tapi saya nak tanya juga 10 lagu. Pasti ni kesemuanya awak suka. Tapi mesti ada satu tu yang paling dekat dengan Ernie. Kalau klise kan jawab semua kan. Satu tu mungkin personal sebab saya kira sebab mungkin suami yang buat dan bukanlah nak bias tapi mungkin tapi mungkin sebab kita menatap mata ni dan kita cakap boleh tak buat satu lagu ni, lagu ini berkisarkan tentang susah payah saya ketika di dalam industri muzik dulu, dan beliau terus buat kerana mungkin beliau lebih mengenali saya, merasai dan memahami perjalanan cerita saya dulu. So jangan hilang percaya tu ada sedikit sentimental value. Syamil dapat payment tak? Syamil dapat payment tak? Dapat. Tentu dapat. Ada FSCP. Okay. Hai Syamil. Hai. Okey. Ernie, mungkin ni boleh kongsikan kepada penonton-penonton, juga pendengar dan juga peminat-peminat Ernie Zakri, kenapa mereka perlu terus mendengar Aura ini dan bagaimana caranya untuk terus mengikuti perkembangan terkini Ernie Zakri. Okey, album Aura dah boleh didapati, boleh didengari di semua digital streaming platform. Terima kasih juga sebab sebenarnya ada juga yang memberi feedback yang baik untuk album Aura ni. Doakan semoga saya ada planning lagi untuk memberikan yang lebih baik, sebab dalam lagu Aura ini saya anggap ini adalah seperti sebuah buku, dan hopefully apabila anda memegang buku ini dan membaca sedikit sebanyak dapat merasai semangat yang ingin saya bawakan untuk anda semua yang mungkin sedang merasai kesusahan dan kepayahan dalam kehidupan. It's okay to feel sad, it's okay to feel down. At the end of the day kita kena bangkit juga dan menjadi kuat, dan jangan lupa dapatkan update saya semua dekat media sosial. Okey, baik. Terbaik Ernie, masalah hati kita tak boleh ambil mudah, apatah lagi masalah perut. Hati tu ada dua maksud yang awak masukkan tu. Hati yang terluka ke memang betul-betul sakit hati? Hati yang terluka. Okey. Tapi kalau sakit perut ni pun mungkin penonton rasa macam biasa. Selalu sakit perut tak? Selalu. Okey. Sakit perut jangan ambil mudah dan jangan buat tak peduli tentang sakit perut ni kerana ia juga mungkin boleh menjadi petanda awal ataupun simptom kepada penyakit-penyakit yang lain. Tapi sebelum tu, apa kata kita saksikan dahulu TikTok yang dikompilasikan untuk anda. Silakan. Bila yang tertulis untukku adalah yang terbaik untukmu, kan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Namun you wanna put a ring on my finger? Put it on and make him wanna marry me. Yeah. Put it on and make him wanna marry me. Yeah. Put it on and make him wanna marry me. Yeah. Put it on and make him put it on and make him put it on and make him wanna marry me. Yeah. Put it on and make him wanna marry me. Yeah. Put it on and make him wanna marry me. Yeah. Put it on and put. Mari kita lihat fakta mengenai acute gastroenteritis. Acute gastroenteritis adalah keradangan yang berlaku di dalam usus dan perut, di mana kanak-kanak mengalami cerit-birit, sakit perut, muntah, loya dan demam. Punca jangkitan acute gastroenteritis adalah berlaku melalui fecal oral.
iaitu melalui cara pemakanan dan membuang najis. Kedua, secara kontak rapat dengan orang yang mengalami simptom acute gastroenteritis. Ketiga, ia juga berpunca daripada makanan yang tercemar, botol susu yang tidak basuh dengan baik dan juga tangan yang tidak basuh dengan betul. Baik, berbagai faktor yang menyumbang pada masalah sakit perut ni. Tapi kita sebagai manusia kadang-kadang bila dah cakap sakit perut, alah makanan awak tu mungkin salah makan tu ataupun tak buang air lagi kot sebab tu sakit perut. Macam-macam yang kita bagi alasan tapi sebenarnya mungkin ia lebih serius. Tapi saya nak tanya awak satu soalan. Okey. Kadang-kadang awak tahu tak nak bezakan sakit perut tu? Oh, susah. Saya pun tak tahu kadang-kadang. Tak tahu kan? Kadang-kadang saya pun kalau sakit perut, saya tak tahu dia sakit perut ni sebab apa ni. Kan? Ada orang cakap angin, ada orang cakap sebab kadang-kadang wanita sendiri pun tiap bulan dia mungkin akan ada rasa sakit perutnya. Tapi itulah ini kami nak kongsikan kepada anda. Sakit perut ni jangan ambil mudah. Anda mungkin boleh terus kongsikan pandangan anda, komen anda ataupun pengalaman anda mengalami masalah sakit perut ni di platform media sosial kami. InsyaAllah jika berkelapangan akan kami bacakan sebentar lagi. Ya, jadi kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini bersama dengan seorang pakar di studio. Sakit perut lah. Sabar. Mak nak pergi toilet. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Setiap orang pastinya pernah mengalami masalah sakit di bahagian perut. Meskipun simptom yang dialami mungkin berbeza bagi setiap individu, tetapi sakit perut ini tidak boleh dipandang mudah. Masalah hormon dan tidak kelancaran sistem pencernaan dikatakan boleh menjadi salah satu punca sakit perut. Menurut kajian daripada Medical News Today, sakit perut ringan boleh dirawat dengan cara seperti minum air putih secukupnya, elakkan dari berbaring dan ubah posisi badan serta elakkan mengambil makanan yang pedas, berasid dan berlemak. Ini dapat membantu mengurangkan sedikit rasa sakit di bahagian perut. Walau bagaimanapun, jika seseorang mengalami gejala sakit di bahagian perut yang teruk, ini mungkin juga menjadi salah satu faktor risiko kepada penyakit lain. Oleh itu, mereka perlu segera mendapatkan rawatan awal agar ianya tidak melarat dan memudaratkan kesihatan tubuh badan. Baik, itu dia sedikit informasi ataupun trivia yang disediakan oleh rakan wartawan kami Syifa, khas buat anda penonton WHI. Saya sempat lihat Facebook WHI, banyak soalan-soalan yang sudah pun anda tujukan. Jadi tanpa melengahkan masa, eloklah kalau kami perkenalkan tetamu di studio. Kita bersama dengan Dr. Luqman Muhammad Rashid selaku pakar bedah am, gastrointestinal dan pembedahan laparoskopi daripada Hospital Pakar Avicenna. Sihat doktor? Alhamdulillah sihat. Lega saya dengar doktor sihat. Saya terus kecut perut. Bukan sakit perut, kecut perut. Okey, doktor. Kita gurau-gurau je doktor. Tapi kalau kita bercakap tentang sakit perut ni, ini perkara yang biasa dialami oleh semua kalangan masyarakat. Budak kecil sakit perut, orang dewasa sakit perut. Kadang-kadang tak nak pergi sekolah pun bagi rasa sakit perut. Tapi bila kita cakap tentang sakit perut ni, mana sebenarnya perut kita ni? Tepi ke, tengah ke, bawah ke, atas ke? Mungkin doktor boleh kongsikan. Ya, betul. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih kerana dijemput saya. Perut ni ialah macam awak cakaplah, bahasa am dia adalah bahagian perut kita kan. Tapi dari segi perubatan, perut tu ialah abdomen. Abdomen tu ialah bahagian di mana untuk seorang doktor bila seorang sakit tu komplain sakit perut, dia akan tengok di mana lokasi-lokasi dalam abdomen tu. Ada satu gambar rajah, ada satu gambar rajah. Ya, di mana abdomen tu kita boleh bahagikan kepada kuadran ya. Kalau kita gambar rajah sebelah kanan tu, itu lebih senang untuk difaham. Tempat bersilang tu ialah pusat kita. Ya, jadi kita boleh tengok sakit tu mungkin di atas sebelah kanan, atas sebelah kiri, bawah sebelah kanan atau bawah sebelah kiri. Lebih senang untuk kita buat diagnosis lah. Tapi kalau untuk perubatan doktor biasanya dia bagi kepada 9 lah. Kalau tengok tu ada 6 line, 4 line di situ ya. Itu ada epigastrium di bahagian tengah atas, di sebelah kanan, sebelah kiri, pusat, and then lambar sebelah kanan, lambar sebelah kiri dan bahagian bawah suprapubik dan alat fossa. Jadi kalau kita tengok di belakang line tu ada banyak organ-organ ya. Jadi setiap organ tu
di mana sakitnya bermula, di situlah dia akan boleh dapat dia punya agak di mana sakitnya. Okey, baik. Berdebarkan. Tapi doktor, sebelum kita nak mendalami aspek-aspek lain, mungkin doktor boleh kongsikan juga, sebab biasanya bila kita sakit perut selepas makan sesuatu yang mungkin pedas ataupun sesuatu macam sayur, kita makan fiber banyak sangat pun kita sakit perut juga. Itu biasanya di bahagian bawah ke macam mana, doktor? Okey, kebiasaannya yang kalau apa yang Suri cakap ni ialah lebih kepada sistem pencernaan atau usus kita. Kebiasaan kata kalau ramai pesakit yang datang makan benda pedas, komplain sakit perut kan. Biasanya sakit perut ulu hatilah di bahagian tengah-tengah atas ni. Itu mungkin berkaitan dengan penyakit seperti gastrik lah, gastritis. Doktor, sebelum doktor nak kongsikan ataupun kupas dengan lebih lanjut, ini ada soalan daripada rakan kita di Facebook yang sedang menonton ketika ini. Katanya makciknya meninggal dunia pada tahun 2007 akibat jangkitan kuman daripada appendix pecah. Adakah penyakit ini penyakit keturunan, dan jika penyakit keturunan adakah terhad kepada anak cucu cicit dan ke bawah atau boleh melibatkan saudara mara yang lain? Ada soalan tambahan lagi. Lepas tu ditanya, macam mana kita nak tahu, nak bezakan sakit perut ni macam Sugi tanya tadi akibat cuai makan makanan basi ke, kanser, tanda HIV atau AIDS dan macam-macam lagi katanya. Soalan pertama lah, takziah lah atas kes tadi tu kan. Okey, yang pertama tu appendix tu adalah satu penyakit di mana ialah satu penyakit bukan satu keturunannya, dia boleh terjadi kepada sesiapa pun ya, dan biasanya terjadi kepada kanak-kanak, remaja, dewasa ataupun orang yang usia dah lanjut. Tapi jarang terjadi pada baby yang kecil-kecil ataupun orang rata sangat tua, tidak terjadilah. Dia adalah radang kepada appendix. Dan penyakit appendix ni sebenarnya senang ya dirawat. Ya, Riza kan? Ya. Saya pernah appendix pecah juga. Ya. Rawatannya adalah pembedahan lah, kita keluarkan appendix tu. So kalau kita tak keluarkan, dia pecah. Bila appendix tu pecah, dia bersambung dengan usus. Jadi kuman-kuman dan najis boleh keluar dan akan merebak di dalam perut, dan kalau dibiarkan lagi, kuman tu akan merebak ke dalam darah dan boleh membawa maut seperti dalam kes yang disebut ni. Okey, baik. Mungkin kita boleh jawab satu lagi soalan, doktor, daripada penonton WHI, daripada Yazid Razali. Katanya, saya nak share, saya mengalami sakit perut hampir 2 tahun. Rupa-rupanya ada ulcer kronik dan lubang usus semakin sempit. Dah buang semua usus besar sebelah kiri selepas 3 bulan. Berat makin meningkat, selera bertambah. Oh, ini perkongsian daripada Yazid Razali. Kalau kes sebegini, dah kira kronik ke, doktor? Ya, sakit perut ni boleh acute ataupun kronik. Ya? Jadi kalau kronik ni kebiasaannya penyakit-penyakit seperti gastrik dan sebagainya kan. Jadi apabila tidak dirawat, gastrik itu dia menyebabkan banyak radang. Dan setiap kali radang dia akan mungkin ada kerosakan pada lapisan dalam perut, boleh sama ada ulcer ataupun darahan ataupun bocor. Tapi kalau yang jadi ulcer, dia pulih, dan setiap kali dia pulih, dia akan jadi parut. Dan parut tu jadi makan sempit dan keras, dan itu yang jadi tak boleh nak makan tu. Tu yang jadi kurus tu. Tapi kalau masih selera makan tu okey, doktor. Ya, betul. Selera itu salah satu petanda menunjukkan kita sihat. Alhamdulillah. Okey, doktor, kalau kita bercakap tentang simptom ini, doktor, ada macam pelbagai simptom. Macam doktor katakan tadi dah, kalau dari sisi pandang seorang doktor ada 9 bahagiannya. Tadi doktor katakan tadi kompartmen tadi tu kan. Kalau kita cakap tentang simptom gastrik, tadi doktor dah kongsikan. Tadi ada penonton juga cakap tentang gastrik. Macam mana sebenarnya kita nak tahu bahawa ini adalah merupakan simptom kepada sakit-sakit tertentu, doktor? Okey, kebiasaannya contoh macam penyakit yang berkaitan dengan sistem pencernaan, adakala dia berkaitan dengan pemakanan. Jadi bila kita makan, kita tak selesa. Contoh macam pesakit-pesakit batu hempedu. Apabila dia makan benda-benda yang berlemak, bersantan semua, dia mungkin rasa macam menangkap di sebelah kanan. Kan? Dan lepas tu mungkin pergi ke belakang dan pergi ke bahu. Tapi macam gastrik, benda-benda yang macam pedas dan sebagainya. Jadi itulah antara cara-cara kita nak tahu daripada sebab tu bila kita jumpa doktor, doktor akan interview dulu, ambil sejarah untuk mengetahuikan lebih maklumat supaya kita tahu apa punca dia. Okey. Kalau kita nak berbalik semula kepada soalan tadi tentang appendix yang dialami oleh makcik penonton tadi tu. Kadang-kadang mungkin penonton tak tahu appendix ni belah mana belah kanan ke belah kiri. Ini sebenarnya sakit gastrik kot, bukan appendix kot. Orang kata ini period cramp dan sebagainya. Jadi kadang-kadang sebagai orang biasa kita tak tahu bahawa ini sebenarnya adalah mungkin antara simptom ataupun tanda awal bahawa kita mempunyai masalah appendix. Mungkin doktor boleh kongsikan. Okey. Pertama sekali, appendix sebelah kanan. 99% pesakit orang manusia appendix sebelah kanan. Ada juga orang-orang yang dilahirkan organ terbalik, appendix sebelah kiri, tapi itu sangat jarang terjadilah. Ya. Jadi kebanyakan majoriti sebelah kanan, dan ada kalanya appendix tu apabila dia bengkak di sini, yang peliknya dia biasanya
kebanyakan ada pesakit akan komplain sakit di sini dulu. Di epigastrik dulu. Itu disebabkan dia punya urat saraf dia bermula di sini. Jadi ada setengah pesakit saya apabila datang untuk appendix, dia mula-mula didiagnose sebagai gastrik dulu. Tapi selepas 1 hari, 2 hari, makin lama makin sakit dan dia akan slowly datang ke sebelah kanan bawah. Jadi apabila sakit itu tak hilang ataupun bertambah teruk, saya cadangkan janganlah rawat sendiri. Jumpalah doktor lah. Jangan jumpa doktor Google. Jumpalah doktor pakar. Betul. Okey, baik doktor. Dan mungkin juga doktor boleh kongsikan, bila kita dah sakit perut, ada orang mungkin tanpa adanya rasa sakit itu ada masalah kat dalam perut. Jadi adakah pentingnya untuk kita monitor bila kita buang air besar tu, tengok macam mana air tekstur dia dan sebagainya. Betul. Satu ialah kita tengok pada kita punya habit lah. Kalau kita tengok pada kita punya habitual kita berubah kan, kata tiba-tiba makin hari makin susah ataupun makin kerap kan. Jadi itu satu benda yang kita kena perhatikan. Yang kedua, saya selalu nasihat pada pesakit saya, sebelum dia flush cuba tengok sekejap apa yang produk yang kita keluarkan itulah sama ada normal atau tidak normal. Sebab katakanlah ada darahan ataupun lendir-lendir mucus ataupun najis tu hitam seperti rambut jadi itu semua hitam gelap betul itu semua tanda-tanda yang ada yang tak betul. Jadi eloklah. Maaf doktor, kalau saya nak tanya, bila doktor cakap tentang produk yang kita hasilkan tu kan, kalau kita cakap tentang warna ataupun tekstur najis tu, adakah ia juga mainkan peranan? Sebab kadang-kadang selain daripada warna hitam seperti rambut, adakah warna-warna lain ataupun jenis teksturnya itu juga antara petanda-petanda awal kita mungkin mengalami masalah dalam perut? Betul. Contohnya doktor? Okey, contohnya katakanlah kita ada ulcer dalam perut dan ulcer tu berdarah. Ini darah tu masa dia darah tu merah kan. Tapi apabila dia melalui dalam usus kita, dia akan didigest, akan dicernakan. So dia punya produk dia akan jadi hitam. Dan dia bau dia pun memang lain macam sikitlah kan. Yang kedua, kalau ada ketumbuhan. Contoh macam kanser kan. Jadi kanser tu tisu dia abnormal. Jadi apabila najis lalu, dia akan macam terhakis, dia akan berdarah. Dan pesakit-pesakit mungkin akan datang dengan sama ada najis yang hitam ataupun najis yang berubah color. Baik. Rasa takut pula bila dengar doktor cakap macam tu. Sebab ni kecut perut. Bukan sakit tapi kecut. Okey, baik doktor dan penonton sekalian. Kami sempat mendapatkan soalan-soalan daripada penonton WHI yang ingin bertanya kepada doktor. Jadi apa kata kita dengarkan dahulu soalan-soalan mereka. Silakan. Okay, Assalamualaikum doktor. Saya ada satu soalan. Sekiranya seseorang itu mengalami simptom sakit di bahagian atas perut, di bahagian dada, adakah dia merupakan salah satu simptom penyakit jantung? Doktor, just nak tanya satu soalan. Berkenaan sakit segugut wanita, adakah ia adalah sakit perut biasa ataupun di sebaliknya? Terima kasih. Hai doktor, saya nak tanya, adakah orang yang suka makan pedas ni boleh menyebabkan sakit appendix? Itu je lah soalan saya. Saya Farhana, saya nak tanya doktor, kalau kita sakit perut bahagian bawah, cirit birit, muntah, adakah tu salah satu faktor masalah usus? Okey, terima kasih doktor. Okey, ada macam-macam soalannya. Kita jawab soalan pertama dulu boleh doktor? Okey doktor. Doktor. Saya pun rasa sakit juga. Soalan pertama apa dia? Soalan pertama doktor. Saya pun rasa sakit macam penonton tu tanya. Sakit, kita rasa sakit, dia mungkin mencucuk-cucuk di bahagian dada kanan ni doktor. Dia rasa sakit di bahagian rusuk dan kadang-kadang itu dia soalannya. Adakah itu mungkin masalah jantung kan? Okey. Memang jantung di sebelah saja memang. Okey, apabila kita ada masalah di jantung ataupun di paru-paru, ada kala dia boleh present ataupun dia boleh manifest seperti sakit di sini. Jadi kalau benda itu berterusan, memang yang lazimnya sakit di sini adalah gastrik ataupun mungkin masalah hati, hepatitis apa. Tapi masalah jantung jangan dilupakan. Ada kemungkinan juga. Jadi eloklah jumpa doktor untuk dapat buat kajian dan untuk pastikan bukan masalah jantung. Baik. Jadi kiranya doktor, kalau seseorang itu sakit perut yang teramat sampai tak boleh bernafas, rasa macam sesak nafas lah, mengah-mengah macam tu, kiranya dah kena pergi ke klinik lah kan? Yalah. Jangan buat kata sakit perut je, biasa je, tak apa macam tu. Ubat kan ada. Ubat kan ada. Tak peringatan untuk diri sendiri. Baik, soalan dua adalah tadi doktor, saya suka makan makanan pedas, cili padi, adakah itu berbahaya dan boleh menjadi punca masalah appendix? Okey, itu satu mitos lah. Jadi memang kalau ramai pesakit tanya, kalau makan cili, makan jambu batu, adakah biji dia akan masuk dalam appendix? Kalau kita tengok macam masyarakat yang tak makan cili, dia pun kena appendix
appendix juga. Kalau kita Google yang daripada negara barat, soalan dia tanya, adakah biji tomato akan menyebabkan appendix? Tapi sebenarnya tidak ya. Tapi appendix itu terjadi disebabkan biasanya dia tersumbat. Mungkin sama ada najis ataupun apa-apa benda yang tersumbat dan dia bengkak. Keradangan itulah. Ya. Okey, baik. Dan soalan seterusnya, doktor, adakah sakit perut senggugut itu masalah sakit perut biasa? Okey, saya bukan pakar sakit puan, tapi kebiasaan senggugut itu memang penyakit berlanda untuk kaum wanita. Ramai orang anggap dia biasa, tapi adakala dia mungkin tanda-tanda untuk penyakit yang lain. Contohnya seperti penyakit macam endometriosis, di mana perdarahan ataupun periodnya bukan dikeluar di tempat biasa, dia di dalam perut. Itu yang adakala dia dapat setiap bulan dia sakit dan dia boleh perkumpulan darah tu menjadi sis. Itu ada kategori sakit perut yang lain lah, sakit puan. Sakit puan. Jadi kalau memang ada seseorang tu mengalami sakit period yang setiap bulan sakit, bertambah-tambah sakit, elok jumpa pakar sakit puan untuk dapat khidmat nasihat. Baik, satu lagi soalan doktor ya. Kalau kita tiba-tiba selalu rasa sakit perut di bahagian bawah, selepas itu akan muntah dan cirit-birit, adakah petanda kita ada masalah usus? Ya, saya rasa itu ada berkaitan dengan apa simptom tu kan. Jadi eloklah jumpa seorang doktor di mana mungkin ada sakit berkenaan perlu dibuat kajian seperti endoskopi ataupun kajian darah ataupun kajian untuk jangkitan kuman dan sebagainya. Okey, baik. Doktor, saya kira kalau kita bercakap tentang nak berjumpa dengan doktor ni, saya tak tahulah doktor. Masa saya usia muda doktor, saya 6 bulan sekali saya akan buat medical check up. Tapi bila umur dah meningkat tu saya macam kenapa tak tahulah, kenapa takut nak jumpa doktor kecuali di studio. Saya kira ini juga mungkin pengalaman masalah yang dihadapi oleh ramai dalam kalangan penonton-penonton kita. Kadang-kadang mereka rasa sakit perut dan masyarakat mungkin beranggapan bahawa sakit perut ini adalah sakit yang biasa. Kerana it's a common thing. Hari-hari pun kita cakap kita sakit perut. Salah makan sakit perut, bayi kembung perut dan sebagainya. Tetapi bila adalah waktu yang tepat sebenarnya untuk kita pergi berjumpa dengan doktor pakar untuk mengetahui tentang keadaan perut kita, doktor? Perlukah kita buat rawatan tahunan? Okey. Saya rasa satu, kalau benda tu berulang-ulang. Kedua, saya rasa elok kalau kita, sebab sekarang kita dah moden kan, kita boleh jumpa doktor bila-bila masa dan kita boleh buat cara berkala. Ada medical check up dan sebagainya. Dan saya rasa banyak tempat bekerja pun dia menyediakan package di mana kita boleh pergi ada medical check up, dan saya rasa pun kerajaan ada income tax punya allowance untuk pemeriksaan perubatan. So saya elok digunakanlah. Okey, baik doktor. Ini soalan yang sering kali menjadi masalah, mungkinlah ramai mengalami masalah ni. Sikit-sikit angin bila sakit perut, jumpa kata Dinik angin, mak kata angin, semua orang kata angin lah. Betul angin lah tu, doktor pun cakap angin sikit lah, dah settle dah. Jadi macam mana kita nak tahu betul-betul adakah itu angin ataupun masalah lain? Memang ada angin ke doktor sebenarnya? Adakala yang angin tu mungkin disebabkan adakala satu, cara kita makan. Kita makan cepat sangat kan. Kita telan cepat. Adakala kita pun menelan udara sekali. Yang kedua, mungkin jenis makanan yang kita makan. Setengah makanan tu bila kita makan memang akan producekan gas. Jadi kita akan rasa kembung, tu yang kita panggil angin tu. Okey, tapi doktor nak tanya juga, bila dah dikatakan angin, lepas tu guna minyak, dia orang kata dia gosok-gosok perut macam tu. Elok ke buat macam tu, doktor? Saya rasa untuk try dulu okey, tapi kalau tak hilang kan ataupun berterusan, eloklah jumpa doktor sebab kita takut ada benda lain. Ada sampai tepuk-tepuk perut, tuk-tuk. Sampai ketuk-ketuk dada pun ada belakang. Okey. Ini daripada Rosnawati Abdul Rahman. Dia kata doktor, anaknya pernah kena colitis. Colitis berkembung. Radang usus. Radang usus. Adakah ia akan datang kembali jika salah makan? Penyakit colitis ni dia radang usus kan, boleh disebabkan oleh jangkitan kuman dan sebagainya. Ya, kalau maksudnya kalau dia tak macam appendix, dah buang sekali dia tak akan datang balik kan. Tapi macam colitis ada kemungkinan boleh berulang, ya. Boleh. Tapi kan doktor, ada appendix tak akan berulang kembali. Tapi ada tak kemungkinan bekas appendix tu sesekali dia akan ada rasa nyeri ataupun sakit, doktor? Normal ke tak normal? Pengalaman peribadi ya. Consultation fee doktor boleh terus minta.
Okey. Saya bukan saya seorang. Okey, apabila kita buat pembedahan ni pada seseorang kan, kita tengok pada kulit kita ada parut kan. Di dalam pun ada parut juga biasanya. Ada kala setengah orang tu tidak balas parut dia, setengah kita cantik. Setengah parut dia dalam mungkin berbuku-buku kan. Sama dalam perut pun mungkin ada parut-parut dan mungkin ada melekat-lekat sikit. Jadi bila dah melekat-lekat sikit, ada kala usus tu berjalan tu dia dah macam sangkut-sangkut. Tu mungkin kita akan terasa. Ada halangan-halangan itu kadang-kadang terasa tu. Itu kita panggil adhesion colic kita panggil dia. Baik doktor. Sebenarnya kita dah kesuntukan masa, tapi di penghujung ini mungkin doktor boleh berikan pesanan juga kepada mereka yang mungkin lifestyle, cara pemakanan mereka juga menyumbang kepada masalah sakit perut. Bagaimana boleh mereka mengubah cara pemakanan mereka? Ya, Sugi. Saya rasa dengan zaman sekarang kita semua terkejar-kejar makan pun jelah. Memang saya rasa makanan memang perlu dijaga kan. Kita kena makan lebih kepada makanan yang sihat, jumlah yang sesuai mencukupi, bukan berlebihan, dan berkala lah ikut waktu. Dan juga untuk perokok-perokok saya elok berhentilah. Baik. Ada apa-apa lagi pesanan doktor ingin berikan kepada mereka yang mungkin takut nak jumpa doktor? Jumpalah doktor. Sebab saya rasa sakit perut ni jangan dipandang remeh kan. Sebab ada kala dia boleh menyebabkan satu benda yang sangat serius dan juga boleh bawa kepada benda yang lebih besar. Baik. Jadi kalau anda ada mengalami masalah sakit perut, anda jangan tunggu, anda kena pergi berjumpa dengan doktor yang pakar. Itu yang paling penting sekali. Dan jangan ambil mudah ataupun remeh tentang masalah sakit perut ni, kerana kita tak tahu apa mungkin orang kata masalah yang bakal dialami oleh anda. Jangan takutlah, jumpa je doktor. Doktor akan bantu doktor. Jangan takut. Okey. Alright. Saya dah jumpa doktor kan? Kita nak berhenti berehat seketika. Macam doktor katakan tadi, kita kena makan makanan yang seimbang, makan pada waktu yang tepat. Doktor pernah makan kuih dangai? Tak pernah. Tak pernah. Okey. Selepas ni kita nak bagi doktor rasa kuih dangai tu, kita nak berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Okey, kalau cakap tentang kuih dangai, kita dah kongsikan di awal tadi. Ini juga antara kuih yang saya kira akan mengimbas nostalgia, menggambit memori dan juga kegemaran ramai dalam kalangan ibu-ibu ataupun penonton yang menonton ketika ini. Jadi Sugi, kita terus bersama dengan Puan Suhaili ataupun lebih mesti dipanggil Kak Su, dan juga anaknya Yasmin. Terima kasih bersama kami. Baik, kuih dangai ni dengar kata memang popular di belah utara semenanjung Malaysia. Dari Perlis ke asalnya ke memang macam Kak Su suami orang Taipei. Orang Taipei. Nah, Kak Su orang mana? Kak Su orang Terbelu. Terbelu. Okey, dah bukan utara lah kan. Okey. Kita cakap tentang kuih dangai ni, memang sekarang ni susah nak dapat kuih dangai ni sebab ini memang kuih orang kata rare lah kan. Okey, Kak Su mungkin boleh kongsikanlah sikit apa bahan-bahan yang digunakan dan kenapa Kak Su terfikir untuk nak terus mengekalkan nostalgia dan juga orang kata warisan ni. Kuih dangai ni memang susah nak dapat sekarang ni. Sebab kebanyakan daripada customer kita yang otai-otai ni, dia memang cari kuih dangai. Sebab kuih-kuih macam kuih-kuih yang ada ni senang nak dapat lah. Macam kuih-kuih talam ni ramai yang buat kan. Dan kuih dangai ni hanya menggunakan 4 bahan sahaja ke? Okey, baik. Jadi terus bahan pertama kita letakkan tepung pulut dulu. Tepung pulut. Terus makan lepas saya. Kita masukkan gula dan garam. Okey. Baik. Okey, garam secubit je. Okey, kita kena kacau dulu garam, gula dengan tepung ni supaya sebati. Sebelum masukkan kelapa. Sebab kelapa dibasah, nanti kita takut tak rata kan. Faham. Okey, lepas tu kita masukkan kelapa. Okey, baik. Dan Yasmin pula memang membantu ibu ke? Betul. Lepas saya habis belajar, saya intern, saya terus kerja motor ibu. Bestnya. Okey, baik. Jadi gaul ke semuanya? Bagi rata semua. Kena masuk ke air lah. Tak payah. Tak payah masuk air. Jangan dengar kenapa saya rasa kuih ni sebab saya kira teksturnya itu memang peranan juga sebab kalau kita lihat dia macam garing di luar Sugi. Tapi di bahagian dalam ni dia macam lembut, lembap kan? Ya, betul. Okey, macam mana kita nak dapatkan tekstur yang sebegini sebenarnya? Nanti sekejap lagi kita akan spray sikitlah bahagian dalam dia tu. Dengan minyak? Tak, dengan air. Oh, dengan air. Okey, kemudian kita nanti ini proses dia, kita masukkan dulu tepung kelapa adunan tadi. Lepas tu kita akan spray air.
Okey. Tabur gula sikit seperti air. Kita dia tak boleh terlalu tebal sangat. Dia kan nanti dia akan jadi keras. Okey. Okey. Dan lepas kita dah buat ni kita akan bakar. Ya. Kita akan bakar. Okey, tapi nak tahu juga selain daripada kuih dangai ni ada pelbagai lagi kuih-kuih yang ada di depan kita ni. Mungkin kita boleh kongsikan antara kuih-kuih yang ada dekat depan ni. Okey. Ini bingkai ubi garing, ini seribu muka pandan, kolej kacang, kuih lapis, seribu muka durian. Ini popia sira. Alright. Ini cara belauk, apam koko. Okey. Ketayap. Okey, talam keladi. Talam suji. Ini tutup lapis ubi sagu. Okey. Ini kuih bakar bijan. Oh, ini panggil lapis ubi sagu. Ya. Okey. Dia Saya rasa atas ni dan boleh. bawah sagu. Oh, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jadi yang ini yang dah letak dalam acuan, kita tutup. Biar dia bakar berapa lama ni? Itu lebih kurang berapa minit? 5 minit. 5 minit. Garing-garing sikit tepi dia tu dah masak. Tapi menarik kan dia tak gunakan air, gunakan Dia guna spray saja. Okey. Baik. Dan selain daripada kuih dangai dan apa yang ada di sini, ada tak kuih tradisional yang lain yang mungkin Kak Su jual atau pandai buat yang memang susah nak dapat sekarang ini? Ya, antaranya kolej kacang lah. Oh, kolej kacang. Ya. Kolej kacang ni kalau kebiasaannya orang yang otai-otai, dia kan memang cari kuih kacang. Betul. Mak saya suka gila kuih kacang ni. Kolej kacang ni. Sebab kolej kacang ni kita kena sabar nak kacau dia. Dia lebih kurang macam dodol lah juga. Kacau dia sampai dia berkilat kan. Lepas tu nak buat taik minyak dia lagi. Jadi saya kena buat apa? Saya kena rasa. Okey, saya selepas ni saya rasa saya nak tengok ni anda siap ni dalam sehari memang buat berapa banyak Yasmin? Berapa kali Yasmin buat? Kita buat itu adunan. Biasa kita buat 4 adunan lah. Okey. Lepas tu kita terlakupkan ke sini. Macam roti lah. Macam roti yang baru bake keluar daripada oven dia letak kan. Okey. Saya kan saya kalau kuih saya suka makan savory. Maksudnya saya suka makan yang tak manis. Kuih yang tak manis lah. Okey. Tapi kalau kuih yang manis ni saya susah nak habis walaupun satu ni. Tapi Kak Su punya kuih ni alhamdulillah daripada ni kuih tadi apa ni? Lapis ubi sagu. Lapis ubi sagu ni dia tak manis sangat. Dan kuih kolej kacang ni pun kacangnya cukup rasa lemak tapi tak terlalu manis. Baik, saya nak cuba yang panas ni boleh ke Yasmin? Ke dia panas sangat? Tak panas sangat kan? Okey, kita satu cukup. Okey, bila Yasmin sendiri kan, Yasmin mungkin boleh kongsikanlah bila dapat belajar buat kuih warisan tradisi ni, bagaimana Yasmin rasa penting sebenarnya untuk golongan muda belajar agar warisan ini tak hilang di telan zaman? Oh, sangat penting lah sebab nanti kalau benda ni hilang kita tak tahu orang dulu kerja kuih apa yang orang makan. Kan? Ya betul. Yasmin pernah tak Yasmin? Dah habis jawab ke? Tak pernah tak Yasmin bagi tahu kawan yang aku tengah tolong mak ni buat kuih dangai. Lepas tu orang tanya, kuih dangai, kuih apa tu? Pernah selalu sangat. Tak pernah rare kan dia rare. Betul. Baik. Sedap. Macam Fiza cakap, ada garing-garing. Kenapa tu? Saya rasa macam kita sedang menikmati hidangan minum petang. Dan penonton-penonton juga mungkin kalau tak terfikir, petang ni suami balik nak hidangkan apa? Anak nak minum petang nak bagi apa dan sebagainya. Saya tak dengar produser saya cakap apa. Tapi mungkin ini antara idea yang boleh anda kongsikan bersama dengan keluarga anda. Tapi tak apa, selepas ni kita nak borak lagi dengan Kak Su. Nak berehat dahulu seketika. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Nak TO panas satu? Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Okey, kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Mungkin ramai juga dalam kalangan penonton yang teringin nak makan kuih dangai ni. Bagaimana cara kalau mereka nak tengok apa lagi antara kuih-kuih yang Kak Su ada ni? Media sosialnya? Okey, kita punya Facebook ke, IG ke, TikTok ke, semua atas nama Talam Seri Buloh. Okey. Pasal sebab kita memang duduk di Sungai Buloh. Oh ya ke? Saya pun nak tanya buat kuih talam dalam Buloh ke? Rupanya duduk kat Sungai Buloh. Okey, baik. Dan ramai dalam kalangan anda penggemar kuih dangai sempat juga berkongsi komen-komen anda. Maya Muhammad berkata, kuih dangai is my favourite kuih. Dulu selalu beli kat pasar malam, but nowadays dah tak ada. Susah nak cari memang kuih dangai ni. Maya, saya makan satu lagi untuk awak, Maya.
Silakan Boleh ke? Segi. Saya ambil satu lagi. Boleh. Segi ambil semua pun tak apa Segi. Boleh. Yang ini saya punya. Okey. Yang mana Segi punya. Okey. Bagi anda penonton-penonton yang sedang menonton ketika ini dalam kelapangan kita ni kan, kita ada masa bersama dengan keluarga, berjumpa dengan rakan-rakan dan sebagainya. Di sebalik kegembiraan kita ini, jangan pula kita lupakan ada insan-insan yang ketika ini sedang berduka dan dalam kesedihan dan juga memerlukan bantuan kita. Bagi anda yang mungkin mempunyai wang ringgit yang lebih dan sebagainya, apa kata sama-sama kita sumbangkan kepada tabung kemanusiaan Palestin Media Prima Berhad bagi sama-sama kita membantu saudara-saudara kita yang berada di Palestin yang dalam keadaan memerlukan ketika ini. Ya, jangan kita penat untuk membantu dan juga berdoa untuk mereka-mereka yang mengalami cabaran dan kesusahan sekarang ini. Jadi itu dia seperti yang tertera di kaca skrin sekiranya anda ingin menghulurkan bantuan anda. Anda boleh hulurkan sumbangan anda ke nombor yang tertera di kaca TV ataupun ada QR-nya di sana. Anda boleh terus kongsikan di tabung kemanusiaan Palestin Media Prima Berhad seperti yang tertera ketika ini. Baiklah penonton, kami nak ucapkan terima kasih kepada anda yang sudi menghulurkan sedikit sumbangan kepada tabung kemanusiaan Palestin Media Prima Berhad bagi sama-sama kita membantu mereka yang memerlukan ketika ini. Baik, dan terima kasih juga kepada anda yang setia bersama kami sepanjang 1 jam ini. Kami harap perkongsian hari ini, terutamanya topik yang dibincangkan tadi, memberikan anda sedikit input. Dan kalau anda mengalami sebarang kesulitan atau masalah perut yang memang dah tak boleh tahan dah, segeralah berjumpa dengan doktor. Jangan takut-takut. Sakit, tapi sekarang alhamdulillah lepas jumpa doktor ni dah baik dah rasa. Okey. Tapi selain daripada kita jangan abaikan kesihatan kita ni, kerana kita ni kalau cakap tentang rezeki yang paling baik tentulah rezeki kesihatan kita. Jangan juga kita abaikan pasangan. Itu ke topik yang kita nak bincangkan esok. Kalau cakap tentang abai ni, dia macam meluas juga kan skop dia. Abaikan dari sudut apa dari sudut kasih sayang ke, perhatian ke, makanan ke, pakaian dan sebagainya. Esok pastikan terus bersama kami untuk sama-sama kita bincangkan tentang topik jangan abai pasangan. Baik, jadi esok Hikayat Perkahwinan seperti biasa jam 12 tengah hari. Di mana juga anda berada, jaga diri, jaga kesihatan. Terima kasih. Bye-bye. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia, tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia, tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini.